Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini MHO ingin bercakap satu tajuk yang agak dipinggirkan oleh semua pihak, iaitu tajuk mereka yang tidak berwarga negara ataupun lebih dikenali sebagai stateless. Isu stateless ini sudah lama berada di Malaysia. Walau begitu, isu stateless ini tak dapat ditangani dengan cara yang betul. Terdapat, saya yakin, ratusan ribu individu yang berada di Malaysia tidak mempunyai dokumen. Terdapat di Semenanjung, terdapat di Sabah dan terdapat di Sarawak. Mengapakah mereka menjadi individu yang tidak berwarga negara? Mereka menjadi individu yang tidak berwarga negara kerana mereka tidak dapat melengkapkan syarat-syarat untuk mendapat dokumen daripada kerajaan Malaysia. Apakah antara masalah-masalah yang menyebabkan individu-individu ini tidak mendapat kewarganegaraan? Ada di kalangan mereka, ibunya ataupun salah satu daripada bapa ataupun ibunya mempunyai kewarganegaraan Malaysia atau memiliki IC biru, manakala emaknya pula merupakan warga asing. Laku mereka berkahwin, tetapi malangnya sijil kahwin itu tidak mendapat pengiktirafan daripada Jabatan Agama Islam ataupun Jabatan Pendaftaran Negara, menyebabkan anak kepada warga negara ini tidak mendapat kewarganegaraan daripada kerajaan Malaysia. Isu ini terlalu banyak. Selalunya yang kita dengar kes-kes yang berkaitan dengan stateless ini ataupun mereka tidak berwarga negara terdapat banyak di negeri Sabah. Di negeri Sabah, sekitar tahun 70-an berlaku migrasi yang begitu ramai daripada warga negara Filipin dan sebahagian daripada Indonesia. Ada di kalangan mereka berlaku migrasi kerana faktor ekonomi dan ada kerana faktor peperangan. Mereka datang ke negeri Sabah dan mereka tinggal di negeri Sabah bergenerasi-generasi, dan yang mutakhir ini ada di kalangan mereka sudah berada dalam generasi yang kelima. Kerajaan negeri Sabah sebelum ini ada memberikan mereka dokumen-dokumen seperti kad banci, task force, kad daripada Jabatan Ketua Menteri, dan juga ada di kalangan mereka mendapat dokumen daripada Jabatan Imigresen Malaysia yang dipanggil IM13. Malangnya generasi-generasi yang setelah silih tahun berganti, di kalangan anak dan cucu mereka lahir di Malaysia atau lahir di negeri Sabah secara khususnya. Ada sebahagian lahir di Semenanjung, tetapi malangnya mereka ketika mereka sudah dewasa ataupun sudah 12 tahun, umur 12 tahun, mereka gagal untuk mendapatkan kad pengenalan. Bila mereka gagal untuk mendapatkan kad pengenalan, menyebabkan mereka sudah menjadi satu individu yang tidak berwarga negara. Apakah kesan daripada menjadi individu yang tidak berwarga negara? Pertama, mereka tidak boleh bersekolah menengah ataupun tidak boleh hadir atau tidak boleh mengambil peperiksaan seperti SPM, dan mereka tidak boleh masuk ke dalam universiti-universiti ataupun pendidikan yang lebih tertinggi seperti universiti, college. Itu kekangan daripada mereka yang tidak berwarga negara. Kekangan kedua adalah sukar untuk mendapat pekerjaan kerana mereka tidak mempunyai kad pengenalan. Banyak di kalangan majikan enggan mengambil mereka sebagai bekerja kerana mereka tidak mempunyai dokumen, bimbang terhadap risiko-risiko seperti penguasaan imigresen dan lain-lain lagi. Akhirnya mereka golongan ini terpinggir dari sudut pekerjaan. Mereka ada yang di kalangan mereka disebabkan dipinggir daripada pekerjaan, mereka terlibat dengan jenayah untuk meneruskan kelangsungan hidup untuk mencari pendapatan. Apakah kesan lagi? Mereka tidak dapat membuka akaun bank, mereka tidak dapat menggunakan pembayaran melalui sistem perbankan dan macam-macam masalah. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, terdapat ratusan ribu di kalangan orang di Malaysia ini yang tinggal di Malaysia ini tidak mempunyai apa-apa dokumen walaupun mereka telah lahir. Kita tidak menyalahkan mana-mana pihak, sama ada Jabatan Pendaftaran Negara, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Ini bukan isu menyalah kepada mana-mana pihak. Isunya adalah bagaimana kita nak mencari penyelesaian dan melihat dari sudut kemanusiaan individu. Individu yang merupakan manusia yang lahir di Malaysia atau di negeri-negeri lain seperti Sabah dan lain-lain lagi, ataupun di mana-mana negeri, mereka tetap mempunyai hak sebagai manusia. Malangnya hanya kerana tidak mempunyai dokumen, hak mereka sebagai manusia terpinggir. Jadi MHO merasakan bahawa isu ini perlu diperhalusi dengan tidak menyalahkan mana-mana pihak, tetapi untuk mencari solusi kerana individu ini tetap manusia. Dikala kita bercakap mengenai kezaliman, isu-isu kemanusiaan di negeri-negeri seperti China, etnik Uyghur, kita bercakap mengenai orang Palestin yang dizalimi, isu-isu kemanusiaan yang ditindas, kita bercakap mengenai orang Syria yang berlaku masalah kemanusiaan. Kita tidak boleh menafikan terdapat juga individu-individu yang dipanggil kurang bernasib baik ini kerana salah satu daripada ibu mereka ataupun bapa mereka merupakan warga asing dan berkahwin dengan orang Malaysia dan tidak mempunyai cukup syarat seperti tiada dokumen seperti sijil kahwin, menyebabkan anak mereka ini akhirnya menjadi stateless. Saya lihat ada di kalangan
stateless yang saya jumpa berada di Pulau Pinang, ada di Selangor dan ada juga di negeri-negeri yang lain. Jadi ini bukan hanya isu hanya di negeri Sabah, tetapi turut menjadi isu yang bagi mereka yang berada di Semenanjung. Jadi apa yang perlu kita buat adalah orang-orang individu ini perlu kita bantu mereka dari sudut merayu dengan pihak-pihak berkuasa untuk mendapatkan dokumen, kerana mereka perlu meneruskan kelangsungan itu. Jadi MHO pada hari ini akan memberikan fokus utama untuk membantu individu-individu yang tidak bernasib baik dari sudut kemanusiaan dan dengan memberikan khidmat undang-undang kepada mereka yang tidak mendapat dokumen. Walaupun mereka telah lahir di Malaysia, walaupun ibu dan bapa mereka adalah mereka yang mempunyai kewarganegaraan dan ada di kalangan mereka mempunyai dokumen-dokumen sampingan seperti dokumen yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri seperti saya maklumkan tadi, seperti banci, kad burung-burung, kad IM13 dan lain-lain. Jadi kita minta kepada semua individu yang mempunyai masalah dari sudut dokumen, kita akan cuba bantu anda. Bukan kita menjanjikan kita dapat mendapatkan dokumen untuk anda, tapi kita akan bantu anda dengan kadar yang kita mampu dan mengikut saluran undang-undang, menggunakan kaedah-kaedah yang tidak menyalahi undang-undang dengan untuk mendapatkan dokumen selaras dengan peruntukan undang-undang dan selaras dengan artikel 5/3 Perlembagaan Persekutuan bahawa semua orang mempunyai hak untuk diwakili oleh peguam dan untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Jangan biarkan diri anda ataupun keluarga anda terpinggir di luar sana. Datanglah ke MHO, bawa dokumen-dokumen anda dan kita akan cuba bantu anda untuk mendapatkan dokumen supaya anda dapat meneruskan kelangsungan hidup anda di bumi bertuah ini. Kita tidak mahu lagi ada di kalangan individu yang ditindas dan dipinggirkan hanya kerana mereka tidak mempunyai dokumen. Ini adalah satu isu kemanusiaan tanpa mengira kedudukan politik, kedudukan bangsa dan kedudukan agama. Kita perlu membantu individu yang kurang bernasib baik ini supaya mereka mendapat mengikut peruntukan undang-undang dan tidak dengan mengikut saluran undang-undang.